Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, thumma amma ba'd. Qala al-imam al-allamah Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah: wa nu'minu bil ba'thi wa jaza'il a'mali yawmal qiyamati wal 'ardi wal hisab wa qira'atil kitabi was thawabi wal 'iqab was sirati wal mizan. Dan kami beriman dengan hari kebangkitan dan beriman dengan hari dibalas amalan di hari kiamat. Kami juga beriman dengan proses dibentangkan amalan, al-ard wal hisab, dan juga al-hisab. Kita sambung syarah berkaitan dengan al-ard wal hisab. Al-ard wal hisab. Al-ard ialah hari dibentangkan di depan manusia apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wal hisab, apabila Allah Subhanahu wa taala menghitung mereka dengan ditanyakan kepada mereka tiap-tiap amalan yang mereka lakukan. Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah ketika mensyarahkan perenggan ini, beliau berpada dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-'ard wal hisab. Ayat pertama yang beliau bawa ialah ayat surah Al-Haqqah ayat 18 hingga 15 hingga 18. Kemudian beliau isyaratkan kata hingga akhir surah. Kerana surah Al-Haqqah keseluruhannya pada 15 sampai akhir menceritakan tentang keadaan hari akhirat. Kemudian ayat yang kedua. Ayat pertama kita dah bincangkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ayat yang kedua, qala Allah Azza wa Jal: ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia atau wahai insan. Insan jamak atau mufrad? Insan mufrad. Insan mufrad. Sebab tu kalau surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun, ya. Insan ni adalah mufrad. Jadi insan lafaz mufrad. Jadi Allah panggil sekarang, panggil seorang, panggil ramai. Panggil ramai. Kalau lafaz mufrad untuk ditujukan pada ramai, kita kata lafaz itu lil jins. Bukan merujuk kepada personal, tapi merujuk kepada jins, semua yang terkandung dalam makna insan. Ataupun perkataan insan ni merujuk pada semua jenis insan. Ya ayyuhal insan merangkumi lelaki, perempuan, seorang, ramai, semua sekali. Semua ibu nama insan. Itu namanya ismul lil jins. Sekarang antum dah ambil bahasa Arab, senang sikit kita tambah sikit syarah berkaitan dengan bahasa Arab. Contoh kalau kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu pujian tu satu ke banyak? Alhamdani. Hamdu satu atau banyak? Satu. Tapi kita terjemahkan segala puji. Sebab apa? Kalimah alhamdu tu lil jins. Segala alif lam itu, kalau alif lam yang ada pada lafaz mufrad yang dikehendaki jins dipanggil sebagai alif lam ihtimal. Iaitu alif lam yang merangkumi semua sekali, alif lam lil jins. Jadi segala puji bagi Allah.
Jadi alhamdu, alif lam itu merangkumi segala yang terkandung dalam makna alhamdu. Insan, wahai seluruh manusia. Ya ayyuhal insan, atau berkata wahai tiap-tiap orang yang bernama insan. Tiap-tiap, bagi tiap-tiap insan. Begitulah kalau kita nak syarahkan. Ya ayyuhal insan. Ini qaul pertama. Apabila insan ini merujuk kepada al-jins, merujuk kepada keseluruhan yang bernama insan. Jadi semua manusia terlibat. Malah termasuk jin. Kerana jins adalah tabi'. Jins mengikut semua khitab yang ditujukan kepada manusia dalam bab syar'i, ia juga kembali berlaku kepada jin. Kerana jin mengikuti syariat yang diturunkan kepada manusia. Di zaman Nabi Musa mereka beriman dengan Musa, mereka duduk dengan zaman Nabi Muhammad mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka dituntut untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan merujuk kepada seluruh manusia dan juga jin sebagai tabi'. Jadi semua yang terlibat dalam, semua yang ditaklifkan kepada mereka hukum syarak. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh insan. Ini qaul pertama. Qaul kedua, mereka kata insan di sini merujuk kepada manusia itu secara spesifik, seorang manusia. Siapakah seorang manusia tersebut? Di sini berlaku khilaf dalam mentakyinkan. Jadi Allah kata wahai fulan dan fulan. Insan merujuk kepada fulan dan fulan. Wahai fulan bin fulan. Innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, bekerja dan berusaha, ila rabbika, kepada Tuhanmu, kadahan, dengan banyak usaha, famulaqih, dan kalian akan bertemu dengannya. Okey. Jadi insan ni siapa? Yang Allah kata yang bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh, dan dia akan bertemu dengan Allah, atau bertemu dengan apa dia usahakan. Okay. Jadi pada kalimah insan ada tiga untuk mentakyinkan makna insan ada khilaf. Pertama, kata mereka merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh, mengorbankan segala yang dimiliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kata kamu usaha sungguh-sungguh itu, jangan risau, amalan kamu akan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan amalan kamu di hari akhirat. Dan insan sini merujuk kepada Rasulullah menurut qaul pertama. Dalam qaul pertama bagi yang mentakyinkan siapakah insan itu. Qaul kedua kata bukan Rasulullah. Ini merujuk kepada orang kafir. Biasanya dalam banyak tafsir dan juga dalam ayat ini merujuk kepada Ubay bin Khalaf. Ulama sebutkan ayat ini diturunkan secara spesifik kepada Ubay bin Khalaf. Dan ada beberapa kaul yang lain. Tetapi Allah rujuk kepada salah seorang daripada orang kafir yang menjadi punca sebagai sebab untuk nuzulnya ayat ini, untuk diturunkan ayat ini. Penentuan secara pasti tidak ada dalil, tapi dia menunjuk kepada manusia yang secara spesifik. Kadang-kadang disebutkan kepada Abu Lahab, kadang-kadang disebutkan kepada Ubay bin siapa tadi? Ubay bin Khalaf, dan qaul yang lain, iaitu merujuk kepada seorang insan yang kafir. Di ayat ini, ya ayyuhal insan, kalau ditafsirkan kepada Rasulullah sebagai satu harapan, bila seorang itu melakukan satu amal soleh, jangan risau. Kepenatan kita dalam memperjuangkan perkara yang benar, dalam melakukan perkara-perkara yang baik di dunia ini, kita akan jumpa hasilnya di hari akhirat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat yang memberikan satu targhib pada kita untuk terus bekerja. Kita buat je apa yang kita mampu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Balasannya kita akan
perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan temu hasil kerja kita. Kadang-kadang kat dunia tak nampak hasil. Bekerja, berusaha tak ada hasil. Ada nabi yang meninggal tak ada pengikut, ada nabi seorang pengikut, ada yang dibunuh, ada yang bawa kelompok kecil, ada yang ramai. Ini hasil. Tapi masing-masing bekerja. Jadi ini makna pertama. Makna yang kedua, insan merujuk kepada seorang kafir sebagai tahdid, sebagai satu ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah jahat. Kamu buat macam sekalipun, kamu sebenarnya bekerja, penghujungnya kamu akan jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya tafsir yang paling sesuai untuk mengumumkan faedah, kerana ayat ini tidak ada dalil yang jelas menunjukkan bahawa diturunkan kepada siapa secara spesifik. Wallahu alam, lebih bagus kita ambil pandangan pertama dalam mentarikh insan, iaitu lil jins. Semua yang bernama insan, sama ada di kalangan manusia atau yang tabi' yang ikut hukum manusia, itu jin. Semua mukallaf. Insan sini merujuk pada semua mukallaf, sama ada Islam atau kafir, semua sekali terlibat dalam seruan ini. Kenapa? Sebab khitab ini sesuai untuk semua. Allah kata, ya ayyuhal insan, wahai seluruh insan, innaka, sesungguhnya kamu. Allah bercakap sekarang kepada kamu. Kenapa ulama kata Rasulullah ayat ni? Sebab aslul khitab dalam Al-Quranul Karim yang ada kamu itu merujuk kepada Rasulullah. Kerana Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau ada keadaan tertentu, khitab ditujukan kepada orang tertentu. Kerana apabila adanya petunjuk-petunjuk yang menunjukkan bahawa ayat ini ditujukan kepada seseorang, menggunakan uslub iltifat dan sebagainya. Jadi sebab itulah ada yang tafsirkan untuk Rasulullah. Kenapa kat sini ada kata Rasulullah, kemudian tidak? Sebab asal khitab untuk Rasulullah. Asal khitab dalam Al-Quran Al-Karim untuk Rasulullah. Tapi ada yang kata kembali kepada orang kafir, sebab ayat ni kalau lihat kepada konteks dia macam satu ancaman. Rajihnya, wallahu alam, merangkumi semua sekali. Semua yang bernama insan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Allah panggil kita semua dan Allah beritahu kita semua, wahai kamu. Ya, kita semua kena panggil. Sekarang kita baca ayat ni, kita baca Quran ni, Allah kata kamu ni innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Kita bekerja kat dunia, berusaha. Kadahun artinya yaksib. Dia berusaha, bekerja, bersungguh-sungguh. Hakikatnya semua sekali famulaqih. Ila rabbika famulaqih. Kita tuju pada Allah. Buat apa sekalipun, berjaya, kita bekerja, berjaya sampai ke tahap mana sekalipun, tak selama-lamanya hidup, mati juga. Orang yang businessman, jutawan pun mati. Businessman yang tak sempat jadi jutawan pun mati. Businessman yang tak berjaya pun mati. Yang tak ada modal bisnes pun mati. Betul? Kita kerja apa sekalipun, penghujungnya jumpa dengan Allah. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk di posisi mana sekalipun, kita tak boleh terlepas daripada kematian. Insan ini Allah ciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk diuji, bukan untuk dibalas. Ketika insan ini dicipta untuk dibalas hari akhirat, ya, Allah tak matikan dia. Dia akan selama-lamanya memang di akhirat adalah hasil. Tempat kita pungut apa hasil yang kita lakukan. Tempat kita terima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan kekal. Insan tidak mati lagi. Tapi kat dunia, Allah ciptakan kita untuk diuji, dan tiap-tiap orang ditetapkan tempohnya sampai masa semua jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kita ni, kita nak buat apa? Kerja sungguh-sungguh supaya jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan seperti mana yang berlaku dalam ayat selepasnya. Ada dua pilihan, nak jadi kumpulan mana satu, nak jadi orang mana satu. Okay. Jadi insan sini merujuk kepada seluruh insan. Seluruh insan, semua yang bernama insan. Famulaqih, kamu innaka kadihun ila rabbika kadhan
famulaqih. Soalannya famulaqih, dan maka kalian akan bertemu dengannya. Akan bertemu dengannya. Soalannya, bertemu dengannya, bertemu dengan siapa? Allah, Rabbika. Semua akan jumpa dengan Allah. Tapi tengok balik, ada dua perkataan tu. Rabbika ada, kadahan pun ada. Ke bertemu dengan amalan kita? Apa yang kita buat hari ni, adakah habis? Tak. Langgar orang, lari. Selamat dunia. Contoh. Hari kiamat, alah, ingatkan tutup kes dah. Tak ada apa-apa dah. Jumpa balik. Nampak balik. Akan dibicarakan semula. Ya, kat dunia boleh lepas. Macam-macam cara orang boleh lepas dari hukuman. Tapi sampai hari kiamat, di hari kiamat, dia akan jumpa balik amalan dia. Ya, famulaqih, dhamir pada ha itu boleh kembali kepada Rabb, Rabbika, boleh kembali kepada kadahan. Itu usaha yang kita buat. Dalam ayat ini, dengan konteks Syekh bawa dalam erti al-ardu, Syekh nakkan makna mana satu? Syekh nakkan makna jumpa dengan Allah ke jumpa dengan amal? Wallahu alam, mungkin Syekh maksudkan amal. Kerana konteks khitab yang di konteks tempat yang dibicara oleh Syekh sekarang berkaitan dengan dibentangkan, ditunjukkan amalan seseorang. Dan juga ada selepas ini juga akan juga berkaitan al-ardu. Jadi wallahu alam, Syekh bawakan ayat ini dan beliau memaksudkan famulaqihi, dan akan bertemu dengannya, itu amalan yang kamu usahakan. Kembali kepada kadahan. Dan itulah asal khitab. Asal khitab merujuk kepada kalimah yang paling dekat dengan asal dhamir merujuk kepada kalimah yang paling dekat dengannya, iaitu kadahan. Sebab itu dalam terjemahan di bawah dia kata apa? Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu, sehinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu, kemudian engkau tetap menemui balasan yang engkau telah usahakan. Jadi famulaqih, bertemu dengan amalan dan balasan atas apa yang diusahakan. Kat sini pun jelas bertemu dengan balasan. Dan kalau kita bertemu dengan balasan pun dia lebih umum maknanya, kerana kembali kepada Allah dah ada dah pada ayat inna rabbika innaka kadihun ila rabbika, dah ada maknanya dah. Famulaqih kalau rujuk kepada kadahan, itu lebih meluaskan makna. Sebab Allah dah beritahu dah, kamu semua bekerja, penghujung sekali jumpa dengan Allah, akan mati, kembali kepada Allah, dan kalian akan bertemu dengannya apa? Usaha. Kerana maknanya lebih luas. Jadi dalam satu ayat mengisbatkan kematian, mengisbatkan hari kiamat, mengisbatkan hari kebangkitan, dan mengisbatkan adanya al-ard dalam satu ayat. Jadi meluaskan, menafsirkan makna yang luas itu, sekiranya ia boleh dan bersesuaian dengan konteks ayat, ianya lebih utama untuk kita tafsirkan dengannya sebagai satu pilihan, berbanding dengan mengkhususkan. Kalau mengkhususkan kata insan tu hanya pada fulan dan fulan, jadi apa kaitan dengan kita? Kena syarah lagi. Jadi dia adalah sebagai, kalau kata insan dan fulan, insan, ayat ni turun kepada Ubay bin Khalaf. Jadi kita kena kaji Ubay Khalaf buat apa pula? Kita kena bincang pula apa yang Ubay Khalaf buat sehingga dia diancam oleh Allah SWT begitu. Jadi panjang. Tapi kalau ayat tu umum, dia merujuk kepada semua amalan. Okey. Dan bertemu dengan amalan. Hari kiamat dua amalan mengisbatkan al-ard, mengisbatkan al-ardu. Tapi kalau jumpa dalam kitab tafsir ataupun terjemahan sebut famulaqih, kemudian kalian akan bertemu dengan Allah, jangan kata salah. Dhamir boleh merujuk pada pelbagai perkara. Sebab tu dhamir bukan nama Allah. Hu tu bukan nama Allah. Hu tu boleh merujuk kepada pelbagai perkara. Sedangkan nama Allah adalah nama yang
sempurna, yang ada makna dan maknanya makna yang sempurna, yang husna. Jadi hu itu dhamir tidak layak untuk disebutkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti keadaan sini juga. Kat sini hi lah. Ada ke orang zikir hi hi hi? Anak nak tahu kalau hu nak tahu? Ha ha ha. Tak tahulah, tapi macam-macam zikir. Zikir apa pun tak tahu. Kemudian Allah kata fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, manakala siapa-siapa yang didatangkan kitabnya atau diberikan kitabnya dengan tangan kanan. Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa arti hisab yang mudah? Al-ardu, innama dzadikal ardu. Hisab yang mudah ialah Allah perlihatkan. Allah bukan tanya satu-satu. Seperti mana hadis Aisyah yang kita sebut pada minggu lepas. Aisyah disebutkan bahawa Nabi kata, man husiba uzib, siapa yang dihisab dia diazab. Kemudian Aisyah bacakan ayat ni. Bagaimana Rasulullah ayat? Allah kata fasawfa yuhasabu hisabai yasira, orang yang dapat buku dari sebelah kanan, diserahkan dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Artinya dihisab juga. Nabi kata innama dzarikal ardu. Yang dimasukkan hisab yang mudah ialah al-ardu, iaitu dibentangkan amalan kepada dia, tapi Allah mudahkan urusannya. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusannya, iaitu al-ardu. Jadi Syekh masukkan dekat sini famulaqi, situ berkaitan al-ardu, juga hisaban yasira juga berkaitan dengan al-ardu, hisab yang mudah. Habis yang masuk syurga tanpa hisab macam mana? Yang masuk syurga tanpa hisab. Kalau kita kata hisab yasira tu ila ardu, dan al-ardu tak ada seorang pun terlepas, semua orang akan dihisab. Apa kaitan dengan orang yang masuk syurga tanpa hisab? Dia lebih awal. Ni mereka lah batch awal yang sampai ke syurga. Golongan yang dimasukkan syurga di ardu semua terlibat. Orang Islam akan dibentangkan amalan dia, dan ada orang yang selepas dibentangkan amalan terus mereka di batch pertama pergi. Yang paling awal tanpa hisab, ada hisab yasira, mereka berada di belakang. Mereka adalah proses nak sampai ke tanah syurga atau ke bahagian tanah syurga. Adakah mereka yang tanpa hisab ni habis? Kalau kita dapat kawan kita, katalah masuk syurga tanpa hisab, lepas tu ada juga kita tak puas hati dengan dia. Dia baik macam tu kan, tapi ada juga benda kita lain tak puas hati kan. Tapi yang tak puas hati siapa? Isteri dia kan. Isteri tak puas hati, pergi jihad, tinggalkan aku, susah payah. Ada perasaan tak puas hati sikit. Okey, isteri dia baik juga, dia tak cakap tapi dalam hati dia. Okey, jadi dia kena hisap tak kena hisap? Kat mana? Di qantarah. Jadi yang masuk dalam hisap dia akan dibawa keluar, melepasi neraka. Dia dah masuk syurga dah. Orang mukmin yang dah confirm masuk syurga, sama ada yang dimasuk syurga tanpa hisab atau yang hisab yasira, atau yang masuk syurga selepas dihitung amalan dia, ditimbang amalan dia, ni hisab. Amalan dia dah banyak sangat kejahatan dia sampai ditimbang, dilihat yang ni yang dilepas oleh yang masuk syurga tanpa hisab, dia terlepas daripada semua proses ni. Dia di'ard, lepas tu terus pergi. Yang lain dengan mudah, ditimbang dengan mudah, apa mudah semua sekali, dikira sebagainya. Semua yang masuk syurga ni dia akan bertemu semula di qantarah. Qantarah ni jumpa siapa? Jumpa kawan-kawan lah. Pengusi Batu Salam, jumpa dengan Bendahari. Pengusi jumpa dengan Timbalan, Bendahari jumpa dengan AJK. Semua orang baik, nak buat baik semua. AJK Masjid semua nak buat baik.
Tapi sebabkan syarat, suara tinggi pula. Bagi cadangan tak nak terima sebagainya. Kadang-kadang buat baik ni pun ada juga benda yang tengah buat baik pun kecil hati juga sama satu sama lain. Kan? Jadi semangat. Kadang-kadang apa yang kita fikir tak sama dengan orang yang fikir. Sedangkan masing-masing nak buat baik. Ya. Kalau betul-betul berlakunya nak kata kezaliman, mana berlakunya tidak puas hati. Ada lagi perasaan yang tidak puas akan dihisab di qantarah. Hisab, panggil hisab juga, akan dibicarakan di qantarah. Bukan berarti hisab yang melibatkan syurga neraka, tapi dia hanya melibatkan apa? Melibatkan darajat dalam syurga. Elok-elok duduk ke atas, level atas, buat baik. Tapi banyak sangat masa buat baik ni singgung orang. Ramai pula minta pahala, duduk level bawah sikit, pahala kena bagi pada orang lain. Sebab tu satu lagi di qantarah ni dikira amalan-amalan. Amalan-amalan ini amal soleh kita masuk syurga dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang buat amal jahat pun Allah ampunkan, Allah Subhanahu wa taala buat bagi maksud dengan rahmat, masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Orang yang Allah ampunkan, ada orang yang dapat syafaat, ni semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk syurga. Ya, sama tak orang yang masuk syurga dia confirm masuk neraka tadi? Amalan patutnya masuk neraka, kemudian Allah ampunkan. Atau betul-betul sama amal soleh dia, kemudian dapat syafaat, diberatkan bahagian kebaikan. Dengan yang pas-pas ni, dengan yang memang ditimbang amal kebajikan dia banyak daripada awal, tak sama. Ada penentuan darajatnya dalam syurga. Amalan kita perbanyakan ni, dia melibatkan nikmat-nikmat tambahan. Nikmat-nikmat tambahan melibatkan darajat dan nikmat tambahan dalam syurga. Sebab tu disebutkan dalam sebahagian daripada riwayat, sebut seorang lelaki dia nampak amalan dia habis dah, semua dah dapat dah. Allah dah kira semua sekali, dah naik darajat. Tiba-tiba ada lagi. Dia tanya, dari mana? Ya Allah, aku tak ada amalan dah. Oh, tu amalan istighfar anak kamu pada kamu. Amalan dia sendiri habis dah, dia pun tak nampak dah. Masa al-ard tak nampak dah, habis dia meninggal. Tiba-tiba ada lagi amalan. Oh, amalan datang kemudian. Amalan yang kemudian anak dia istighfarkan kebaikan-kebaikan yang dia pun tak nampak masa hidup dia, yang menyebabkan dia diangkat derajat yang tinggi di hari akhirat. Dan ada balasan yang Allah rahsiakan. Apa dia amalan yang Allah rahsiakan? Dah habis semua sekali, puasa antaranya. Ni amalan yang Allah tak beritahu apa dia punya ganjaran dia bentuk apa, tak diberitahu. Yang tahu masuk ke pintu Ar-Rayyan. Lepas tu dah masuk tu, apakah jenis kelebihan diberikan pada puasa? Tak, Allah tak beritahu. Allah kata fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ni untuk aku yang balas. Allah isytiharkan pada hari itu. Tiap-tiap orang akan dapat hasilnya. Antara lagi apa dia? Qiyamul Lail. Betul? Qiyamul Lail. Tak tahu apa yang kita dapat, tapi Allah beritahu, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas tu? Ya? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka nafsun, jiwa manusia ni, tiap-tiap orang tak tahu apa yang Allah sembunyikan, yang Allah rahsiakan untuk dia daripada perkara-perkara yang menyenangkan mata dia. Qurratu a'yun, benda yang dia suka. Kita tak tahu apa balasan dia untuk orang qiyamul lail dan berinfak qiyamul lail pada waktu malam dan menginfakkan harta pada waktu siang. Balasan Allah tak beritahu, tapi Allah kata akan ada satu balasan yang Allah beri rahsia. Allah rahsiakan yang balasan itu akan menyenangkan dia. Qurratu a'yun, nampak dia terkejut, mata dia rasa suka. Dia suka dan amalan yang dia suka. Balasan yang dia jadi qurratu a'yun, yang menyejukkan mata dia. Apa dia? Wallahu a'lam.
Ini Allah kata rahsia. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan di atas apa yang mereka lakukan. Sebab tu jazaa'an bima kanu ya'malun, sekiranya memang jazaa pada amal, bukan untuk beli, bukanlah merujuk kepada amalan tu boleh keluar layak untuk dia masuk ke syurga, kerana masuk syurga semua dengan rahmat Allah. Kita semua banyak dosa, tetapi Allah jazaa'an bima kanu ya'malun, untuk amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, iaitu qiyamul lail dan juga menginfakkan harta pada waktu siang. Pahalanya apa? Balasannya Allah rahsiakan. Yang penting bila tahu nanti, manusia akan nampak perkara menyenangkan mata dia, menyenangkan dia nampak, dia akan terkejut, dia akan suka sangat. Allah kata dia akan suka sangat. Dia akan senang mata tu, senang hatilah daripada mata senang hati, senang balasan tersebut. Baik. Balik kepada proses al-ardu. Kita bekerja macam mana sekalipun, penghujungnya kita akan bertemu dengan Allah dan bertemu dengan amalan yang kita lakukan. Akan dibentangkan semula, akan ditunjukkan semula. Barang siapa yang berikan bukunya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dibalik jumpa dengan ahlihi, keluarga dia dan kawan dia dengan gembira. Silakan. Alhamdulillah. Sakaratul maut, ketika kematian ada sakarat. Inna fil mauti la sakarat, dalam kematian ada sakarat. Ini dilalui oleh semua manusia, kerana itu merupakan perkara yang Allah jadikan sebagai satu sunnatullah. Semua yang mati, kematian itu adanya kesakitan. Dan sakit bukan sakit yang biasa, sakit yang sakarat, sakit yang menyebabkan orang itu rasa terlalu sakit, seolah-olah macam orang yang dia tak sempat fikir benda lain, macam orang mabuk lah. Sakarat, kesakitan. Dan proses itu dilalui oleh semua manusia. Cuma bagi orang kafir, bentuk kematiannya dengan orang Islam yang kita bincangkan tadi, cara cabut nyawa itu berlainan. Orang kafir itu bukan setakat dia merasai sakaratul maut yang merupakan sunnatullah yang kena pada semua orang, dia dapat siksaan tambahan. Dicabut nyawanya seperti dicabut duri daripada daging dan sebagainya. Artinya ada azab di situ. Ada azab. Seorang mukmin nyawanya keluar seperti air yang dituangkan daripada mulut cerik yang disebutkan dalam hadis tersebut, atau minyak yang dituangkan daripada tempatnya, cecair yang dikeluarkan dari tempatnya, mudah saja keluar je. Semudah itu pun sakit. Dan yang paling manusia paling mulia juga merasai kesakitan. Kepada Nabi adalah seorang manusia, dan proses itu akan dilalui oleh semua orang, oleh semua orang. Cuma kesakitan yang dilalui dan diberitahu hasilnya selepas itu, manusia sanggup tak tanggung sakit? Sakit sakarat, tapi dia tahu dia adalah ahli syurga. Inilah last kesakitan. Dikatakan dunia ni last kesakitannya bila? Sakarat. Kita tak ada apa-apa lagi dah. Jadi manusia yang meninggal, dia tahu dia akan jadi ahli syurga, lepas ni akan dapat nikmat. Inilah kesakitan yang akhir. Itulah proses yang last, dia akan kesakitan yang ditemui di atas muka bumi ini. Selepasnya, semuanya adalah balasan. Balasan-balasan kebaikan, kebajikan. Macam orang sakit kan. Kalau orang kata, okey, anak kata, anak cakap IT. Anak kata, kalau anda tahan, anak cubit 1 minit, anak kasih 1 juta. Okey. Tak, 1 rupiah kan nak pergi besok. Besok nak pergi Padang. Kan? Rombongan yang nak pergi, okey. Katalah offer 1 juta banyak. Bukan sikit. Kan? Bagus kan 1 juta?
Berapa? 300. Oh, dah naik juga. 2 lebih kan? Tak sampai 300. Bukan sikit 300. Tahan. Ada orang sanggup tahan sampai senyum. Sakit tu tapi senyum sebab apa? Berapa saat lagi nak dapat 300 atau nak dapat 1 juta yang dia offer. Kalau offer yang makin besar, ada orang dia bagi bertumbuk UFC tu. Kan? Bertumbuk, tahan sakit, tahan pecah muka semua sekali buat apa? Sebab duit lah. Sebab duit. Sebab ada hasil. Apa yang dia buat ada? Ada hasil. Penat ke sakit, yang main sekarang main apa? Main lempang. Sanggup kena lempang asalkan dapat duit. Itu kita nampak macam mana manusia boleh hadap begitu. Kerana hasil. Dan orang beriman, dia tunjukkan hasilnya, dia dah dapat hasil dah. Dan kematian itu dilalui oleh semua orang. Tak ada siapa yang boleh tak boleh elak. Dan ketika itu dia hatinya bahagia, tapi kesakitan jasad itu tetap dirasai buat kali terakhir. Tapi tak sama lah, tak ada kata sama. Sekarat itu berbeza dengan maklumat yang kita dapati pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian Allah bagi tahu, semua orang, Allah kata semua orang akan hadap, akan menghadapi amalan dia itu dengan Allah. Kumpulan pertama akan diberikan buku dan dengan belah kanan. Buku itu mencatatkan amalan dia. Buku itu mencatatkan amalan dia. Dan ini sebenarnya tafsiran kata famulaqih, ini kembali kepada amalan itu lebih tepat ataupun lebih dekat kerana memberikan makna yang luas pada ayat pertama, dan memang ayat selepasnya cerita tentang dibentangkan amalan, iaitu buku amalan dia. Ini kumpulan pertama. Wa amma man utiya okey. Yang penting dia dah dapat, dia akan gembira tunjukkan semua orang. Tunjukkan semua orang, ni buku amalan aku. Tengok aku dapat di tangan kanan. Biasalah dapat keputusan yang bagus, boleh post kat mana-mana kan. Tunjuk, orang tanya berapa dapat SPM? Oh. Nak tengok boleh tengok slip. Oh, tunjuk ni, laju. Cuba dapat semua G. Ada ke G? F lah. 5G. Dapat E ke, F ke. Tiba-tiba je nampak tadi ada sekali, tiba-tiba masa lepas keluar keputusan hilang dah. Hilang. Dan di hari akhirat, orang yang dapat kanan, dia akan balik jumpa dengan orang keliling dia dalam keadaan gembira dan ditunjuk. Dia tunjuk, ni aku punya buku amalan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, manakala orang-orang yang diberikan kitab daripada belakang. Dia kiri ke belakang? Ada dua kaul. Satu kaul kata kiri dan kanan saja. Ada kaul kata kiri, kanan dan belakang. Rajihnya dua, kiri dan kanan. Cuma yang kiri itu diberikan dari arah belakang. Diberikan dari arah belakang. Mana tangan terima tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Dia akan menjerit, dia kata thubura. Matilah, habislah. Thubur, dia akan menjerit, dia kata tak ada harapan dah terputus segala harapan. Tak ada. Thubur ni adalah merujuk kepada semua perkara yang tidak ada harapan lagi. Kita binasa. Matilah, binasalah, mampuslah. Bahasa apa sekalipun yang disebutkan tu subur. Wa sabarah. Dia akan menjerit. Maksudnya menjerit dengan perkataan yang menunjukkan bahawa dia dah putus asa. Tidak ada harapan. Dan lepas pada itu, wa yasla sa'ira. Dia dibakar dalam api neraka, dalam sa'ira, api yang menjulang, api yang tinggi. Okey, dia ni siapa? Allah kata yang dapat dari belakang, yang menjerit putus asa, yang dibakar api neraka. Allah kata innahu kan, dia ni dulu, sesungguhnya dia dahulu kan, fi ahlihi masrura. Dia dulu duduk kat dunia dengan keluarga dia happy sangat. Duduk kat dunia dulu happy. Menunjukkan apa?
Yang banyak masuk neraka orang kaya ke orang miskin? Ulama bincang bab ni. Ramai orang yang masuk ke neraka ni di kalangan orang-orang yang dapat nikmat, yang happy, seronok. Ramai orang yang gagal dalam menghadapi ujian kesenangan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia dahulu bergembira, dia bersama keluarganya bergembira. Innahu zanna an la yahur. Sesungguhnya dia masa tu zanna, dia yakin an la yahur, bahawa dia tidak akan dibangkitkan semula. Tak adalah kiamat-kiamat ni. Tak payahlah nak sedekah, menghabiskan duit kita je. Lebih baik kita happy, enjoy. Enjoy apa yang kita dapat sekarang, enjoy. Tak payahlah bantu sana sini. Tak ada, tak jumpa, tak adanya kiamat-kiamat, tak adanya balasan-balasan. Allah kata dia dulu, masa dengan keluarga dia, habis semua hartanya, semua nikmat dia enjoy, seronok dengan keluarga dia. Dan dia pula kata tak ada kiamat-kiamat ni, tak ada hari pembalasan. Innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah kata sesungguhnya, bahkan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana bihi basira. Ketika itu Allah Maha melihat. Allah melihat dan mengetahui apa yang dilakukan. Melihatlah. Ini topik apa? Debat. Topik debat Ustaz Salman dengan Ustaz Faiz. Kan? Allah melihat. Allah SWT kata, bala inna rabbahu kana bihi basira. Artinya, Allah SWT, perbuatan Allah, kana, dah berlalu. Bila kita tak terikat dengan masa, bukan dah kita kata sampai menafikan sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah ana tak sempat tengok sangat dengan penuh. Sebab masa tengok dah mula lambat, start tengok hujung pemandangan PU Faiz, dan kemudian tengok Ustaz Salman dengan borak dengan adik-beradik berkumpul. Masa nak sesi integrasi, tiba-tiba kami nak keluar makan sambil nak dengar berlaku kemalangan. Adik nak berlaku kemalangan. Saya memang penat lah, letih masa tu. Yang yalah, jubahan penuh dengan darah untuk urusan sebagainya. Kemalangan langgar motor masa kemarin pada hari Sabtu. Sebab tu anak banyak yang mesej. Anak jawab ringkas je lah. Saya buat juga lepas tu. Buat sikit, tapi inilah. Tapi alhamdulillah dah lepas tu tak lama sedarkan diri. Dah ke hospital. InsyaAllah besok kot boleh kelawat. Wallah alam lah. Tunggu besok. Jadi balik semula. Tiba-tiba tu cerita. Tak sempat tengok sangat dah secara detail. Dengar bukan tak dengar. Tahulah isi-isinya, dan kebetulan itu pun yang selalu kita bincangkan. Tapi yang ada satu tempat bila Biu Faiz tanya tentang sifat mendengar melihat Allah. Jadi dia kata betul. Jadi nak kata sama' dan basar ni sifat fi'il ke? Betul dia tanya. Jadi ya. Saya Ustaz Salman masa tu tak jawab lah. Sebab bila nak fokus pada benda lain. Sesi integrasi tak silapnya. Tak tahu sesi mana. Tapi ada perkataan yang tanya. Jawapannya, apakah pemahaman salafus salih terhadap sama' dan basar dan semua sifat Allah? Kita tahu Allah SWT bersifat dengan sama' dan basar, kalam dan semua sifat dengan sifat hakiki. Kita tak ada nak cerita ma'ani, kemudian nak cerita ta'aluk ni, tak ada dalam kamus. Bincang ni semua cerita dalam Asy'ariyah. Dalam Salafiyah tak bincangkan benda tu semua. Sebab apa? Mereka mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala secara hakiki selayaknya bagi Allah. Jadi Allah dengarlah. Macam mana? Selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengar ni maknawi ke? Ma'ani ke? Atau hakiki? Hakiki. Selayak bagi Allah. Perbuatan Allah buat. Ya, apa masalahnya? Kita tak ada masalah mengisbatkan sifat fi'il bagi Allah, mengisbatkan
maknawinya, ma'ani atau maknawi, tak ada masalah, tak ada istilah tu pun pada salafus salih. Sebab kita tidak mengkategorikan perbuatan Allah, kita kata Allah fa'alu lima yurid. Allah Maha melakukan apa dia kehendaki. Allah beritahu dia dengar-dengarlah. Tak payah dihadkan. Oh, sifat yang ada pada Allah tu qadim. Kemudian apa yang berlaku kemudian itu perbuatan Allah tak boleh hanya ta'alluq, bukan perbuatan Allah yang bukan Allah baru melakukan satu perkara. Ini semua perbincangan falsafah yang membuang masa. Tapi untuk pendedahan bagus juga. Untuk pendedahan. Sekarang ni bila dibincangkan dalam konteks ada orang kata, oh inilah yang kelirunya orang awam. Bukan orang awam keliru. Memang falsafah tu keliru. Kalau tempoh masa yang itu digunakan betul-betul nak bacakan kalamullah, dia akan kita nampak sesi majlis ilmu itu akan penuh dengan kalamullah, kalam Rasul. Tapi perbincangan yang berasaskan falsafah memang penuh dengan falsafah. Gunakan kalam manusia sampai tak tahu jumpa ayat Quran atau tidak daripada kedua-dua mulut penceramah. Sebab topik ilmu kalam ini, topik cara debat falsafah dan kalam ini, dia bukan berasaskan ayat Quran dan hadis, dia berasaskan kepada akal falsafah tersebut. Macam mana Allah sifatnya qadim tapi Allah masih mendengar? Kalau mendengar artinya ada qiyam hawadis pada zat dia. Akan pening jawab. Sebab tu kita kata kita sama isbatkan. Kita kata Allah semua sifat yang disebutkan oleh Asy'ariyah kita isbatkan. Semua sifat 20 Salafiyah isbatkan. Tapi bukan dengan mengkategorikan dengan hanya sifat tu ma'ani saja. Kalamullah hakiki. Allah Maha berkata-kata. Tak ada ma'ani. Oh, Allah berkata ma'ani hanya makna qaim bi zatihi ta'ala, apa yang ada dalam tapi yang diungkapkan itu bukan kalamullah. Mu'tazilah kata kalau bunyi suara itu makhluk, suara yang Allah ciptakan, dia bukan kalamullah. Atau diletakkan suara yang diberikan kefahaman kepada Jibril dan macam-macam tafsirat tersebut kerana nak jaganya sifat itu sebagai sifat ma'ani. Jadi sama-sama isbatkan sifat, tetapi hakikat dan cara untuk isbatkan itu berbeza. Ini baru bincang bab sifat yang diisbatkan. Hanya berkaitan dengan ma'ani, melibatkan ta'alluq yang kita kata tidak ada persepakatan pun dalam mazhab Asy'ariyah dalam bab tersebut. Sebab apa? Mereka orang sunnah. Bukan mana orang ahli sunnah lah yang nak isbatkan. Yang mengisbatkan beriman dengan kalamullah siapa? Ahli sunnah. Tetapi cara untuk berhujah itu menggunakan ilmu falsafah memeningkan. Kita pun nak keluarkan daripada ahli sunnah. Yang menafikan sifat, mereka ini yang bukan ahli sunnah. Yang mengisbatkan sifat, mereka adalah ahli sunnah, beriman dengan apa Allah beritahu. Tapi cara faham tu biarlah cara macam salafus salih, mudah. Dan itulah ilmu sebenarnya. Disusah-susahkan. Kalau boleh disusahkan berbaloi, detail, kemudian ianya wujud dalam sunnah, wujud dalam Quran, alhamdulillah berbaloi. Tapi kalau detail, benda tu pun tak kena dengan, tak ngam dengan apa yang ada di ayat Quran, kemudian memeningkan, dia buang masa. Dia bukan masalah pada detail tak detail. Oh, Salafiyah ni faham macam dia orang awam, buang kitab tafsir, buang kitab. Mana siapa kata begitu? Tak apa, dah ulas kat status. Yang penting kita sebut akidah salaf ni sama seperti akidah orang awam. Kita dah mengisbatkan bahawa perkara itu akidah Islam ni mudah. Tapi bukan bererti tidak ada perkara detail. Allah beritahu secara detail dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita mesti berdasarkan kepada apa yang Allah beritahu. Benda-benda begini, perbezaan antara ard dan hisab, orang awam mana tahu. Tapi kita bincangkan sebab apa? Sebab Quran beritahu. Jadi kita tahu detail. Kita tahu lebih detail berbanding dengan apa orang awam faham. Tetapi mesti berdasarkan kepada ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau detailkan satu perkara yang tidak ada sumbernya daripada dua wahyu, sumbernya pula daripada cara fikir ahli falsafah, dia akan memeningkan
itu kan memeningkan dan menyusahkan. Baik. Sebab itu dikatakan, adakah bertambah keimanan? Bincangkan cara ahli falsafah begini, tambahkan iman atau tidak? Iman ni bila satu ayat Quran datang, kita bincangkan, kita makin beriman dengan apa yang Allah beritahu. Tapi kalau bincang cara begitu, kadang-kadang tidak menambahkan keimanan, kadang-kadang bawa kepada keraguan. Kadang-kadang bawa kepada keraguan. Nak mengisbatkan sifat Allah secara sepenuhnya tu takut. Jadi dikategorikan. Diterima sebahagian daripadanya. Kalamullah boleh, tapi hanya kalam nafsi. Kalam hakiki tak ada. Sedangkan tuan-tuan akan tengok lepas ni, kita akan baca-baca ayat-ayat yang Allah berkata. Malah ada sebahagian pada hadis akan sebutkan bahawa Allah bercakap ketika hisab, Allah bercakap langsung dengan hamba dia. Dengan suara yang didengar. Dengan suara yang didengar oleh orang yang dekat dan orang yang jauh dan sebagainya. Ini semua wujud dalam syarak. Jadi kat mana kata kalam Allah tak ada suara? Baik. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Kalimah kana bihi basira mengisyaratkan bahawa perbuatan Allah itu ada perbuatan yang ketika kat dunia dulu Allah masa dia kata takkan berlaku hari balasan, takkan berlaku kiamat, Allah memerhatikan dia. Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Seterusnya, ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Wa uridu, dan mereka dipersembahkan atau dibawa menghadap kepada Rabbuka, kepada Rabb kamu. Wa uridu ala rabbika saffa, dalam saf. Safnya mana? Satu barisan semua sekali. Berdiri atau saf. Juga merujuk kepada makna saf yang adakah dimaksudkan itu satu saf dengan lafaz mufrad atau merujuk kepada jins. Itu bersaf-saf. Duduk qaul ada. Rajahnya mana? Rajahnya bersaf-saf. Ada yang saf bersama dengan Fir'aun, ada saf bersama dengan Namrud, ada saf seperti mana ada kita dalam menafsirkan surah Az-Zumar. Kataan Zumara, dia ada saf-saf, dia ada kelompok dia sendiri. Jadi semua di hari kiamat akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam saf-saf. Saf orang beriman, saf orang kafir dan sebagainya. Semua akan dibentangkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa uridu ala rabbika saffa. Okey, semua sekali berdepan dengan Allah dengan dalam keadaan beratur dalam saf-saf masing-masing, dan Allah kata laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian pada awal kejadian kalian. Dalam keadaan tidak memiliki kasut dan tidak memiliki pakaian. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata dalam Sahih Muslim, kata Aisyah, aku mendengar Rasulullah berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian. Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din. Ya Rasulullah, laki perempuan tengok satu sama lain ke? Betul lah, kalau kata semua tak berpakaian, laki perempuan campur sekali tengok satu sama lain ke? Nabi kata, qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'din. Urusan hari itu lebih dahsyat daripada urusan nak tengok satu sama lain. Orang tengah aksiden, dia sempat ke tengok orang sebelah? Itu dia masih lagi tak, dia dah sedar tengah kena ni, dia tengah dalam keadaan genting, tak sempat. Betul? Sebab asyad
dia syadid, asyad, dalam keadaan dia tengah cuak, tengah takut, tengah syadid keadaan genting tersebut, daripada untuk melihat satu sama lain. Ghuralan atau ghurlan ialah dalam keadaan tidak berkhatan, mana asal seperti kejadian, tak berpakaian, tidak berkasut dan tidak berkhatan, seperti mana dilahirkan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sesungguhnya kamu telah datang jumpa dengan datang pada kami sebagaimana kamu diciptakan pada awal dahulu. Okey. Al-Imam Qurtubi rahimahullah, ada sempat tadi cek Qurtubi, dan nak bawa kitab takut berat, jadi anda tengok kat online, tengok ada kitab online. Imam Qurtubi bawakan satu hadis daripada beliau menukilkan daripada Ibnu Mandah dalam kitab Tauhid. Imam Qurtubi ni menarik. Dalam bab tertentu nampak macam beliau sebagai Asy'ariyah, tapi dalam bab penukilan sangat-sangat teliti dan jujur dalam semua perkara. Dan kita tahu bahawa sebagai pada Asy'ariyah pada zaman awal, mereka tidak pada awal zaman Asy'ariyah yang awal, Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga anak-anak murid beliau, zaman tu mana ada nama mazhab Asy'ariyah. Zaman Abu Hasan Al-Asy'ari dan anak-anak muridnya sampai kepada Baqillani ni sebagainya, mereka zaman-zaman ni mereka semua menisbahkan diri mereka pada al-hadis. Zaman ni memang mereka tahu mereka al-hadis, cuma mereka berkecimpung dan berbincang tentang ilmu kalam untuk mengisbatkan kebenaran yang ada pada hadis, mengisbatkan akidah ahli hadis. Kenapa? Kerana sebelumnya semua tolak. Zaman Abu Hasan Asy'ari, kebetulan beliau ni bekas ulama Mu'tazilah. Jadi ada yang di kalangan ahli hadis yang nak ambil tahu macam mana cara rad dengan Mu'tazilah dengan cara sebagainya. Maka adalah yang berbincang menggunakan kaedah kalam untuk rad kepada golongan Mu'tazilah, tapi mereka semua menisbahkan diri pada ahli hadis. Penamaan mazhab Asy'ariyah berlaku kemudian. Sekarang kan ramai orang kata akidah al-hadis, akidah Asy'ariyah sebagainya, dengan mengambil peluang kat situ. Adanya ruang, ramai di kalangan ulama-ulama yang pada tempoh waktu tersebut yang menisbahkan diri mereka kepada al-hadis, tetapi membincangkan tentang beberapa perkara berkaitan dengan ilmu kalam. Zaman tu tak nampak apa kesan dia, tak nampak kesan buruk. Sebab apa? Semuanya rad kepada golongan Mu'tazilah. Mereka tak perasan. Dihidupkan semula mazhab Kullabiyah, yang kelihatannya seperti berpihak kepada Ahlussunnah wal Jamaah kerana mengisbatkan sifat. Tapi walau bagaimanapun, selepas zaman kemudian dilihat cara tersebut tidak mempan. Jadi siapa yang kekal dengan cara macam tu, akhirnya melahirkan golongan yang menjadi yang menatijahkan akidah-akidah yang balik semula kepada akidah Mu'tazilah, yang menafikan Allah istiwa, menafikan sifat-sifat dan sebagainya. Siapa kata Allah istiwa di atas arasy, dia telah ada golongan yang mujassimah dan sebagainya. Dah asalnya nak bincang, nak isbatkan sifat, tapi dengan cara falsafah. Penghujungnya confirmlah medan ilmu falsafah itu medan untuk golongan penafi sifat. Sebab tu selepas pada Imam Haramain, selepas daripada Imam Fakhrul Razi, dah bawa berubah wajah Asy'ariyah kepada menatijahkan perkara-perkara yang sama seperti apa yang diimani oleh golongan Mu'tazilah. Waktu ni lah Syekh Islam Ibn Taimiyah datang, tengok balik, menentang cara dan perubahan yang dibawa dalam mazhab ini kepada penafian sifat. Walaupun masing-masing ingin menegakkan sunnah, ingin nak
Bukan kita tak Asy'ariyah tolak Quran serentak. Kalau tak, lama dah dia katakan bid'ah habis macam tu je. Tapi Asy'ariyah ni sama dia kata ahli kalam yang paling dekat dengan sunnah, atau dia kata bahawa ahli hadis dan ahli sunnah yang tersilap kerana mengambil jalan ahli kalam. Kebanyakan untuk mutaqaddimin dikatakan mereka adalah ahli hadis yang tersilap. Ni bagi pandangan salafiyah lah. Tapi kerana dari ahli sunnah secara umum sebagai meraikan kepelbagaian dan sebagainya, ada ulama yang bagi katalah ahli sunnah tu 3 kelompok, tetapi masih lagi masing-masing masih membincangkan atau membuka ruang untuk perbincangan ilmiah. Dan itulah yang anda rasa kaul yang paling adil kot. Mana letakkan dalam kelompok ahli sunnah secara umum dalam bentuk kemasyarakatan, kenegaraan dan sebagainya, tetapi dalam bab perbincangan ilmiah terus berjalan. Kerana apa? Asasnya sama. Masing-masing nak tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing nak isbatkan ayat Quran dan hadis pada dasarnya. Cuma cara berbeza. Ilmu lah yang akan boleh membawa seseorang kepada jalan yang betul. Seperti kita dapati bahawa kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah yang pergi pada ilmu kalam secara detail, mereka akan bertaubat. Mereka akan bertaubat semula. Kerana tujuan asal mereka duduk dalam ilmu tersebut, pergi tujuan untuk mengisbatkan. Tapi penghujungnya jadi apa? Jadi makin ragu-ragu. Jadi mereka tahu sendiri hasilnya. So kita tengok macam mana berlaku kepada imam-imam seperti Imam Razi sendiri, Imam Haramain sendiri, berlaku pada Imam Ghazali sendiri. Masing-masing tulis buku larang orang yang pergi belajar ilmu kalam. Asalnya pergi ilmu kalam untuk isbatkan, tapi penghujungnya mereka tahu natijahnya akan bawa kepada apa? Bawa kepada akidah Mu'tazilah semula dengan kaedah tersebut. Jadi kita yang datang kemudian ni dah ada contoh dah. Ada sunnah yang gunakan ayat Quran dan sunnah ni semua sekali kaedah. Ada sunnah yang pergi pada ilmu kalam. Kita dapat natijah dah. Kita ikut siapa? Ikutlah generasi awal. Kita dapat kesimpulan bahawa cara yang awal tu dah yang paling sempurna. Jangan pula jadi yang sekarang ni ramai keluar. Kami yakin betul lah dulu ahli sunnah, tapi ahli sunnah dah hapus, dah tak mampu jawab dengan Mu'tazilah sehingga kena penjara. Ingat Imam Ahmad masuk penjara sebab tak mampu berhujah. Tak mampu berdebat. Ingat ulama-ulama yang dipaksa itu mereka tak mampu berhujah. Dia bukan masalah tak mampu berhujah, tidak diberi ruang untuk berhujah. Mereka gunakan kuasa, mereka gunakan kekuatan menangkap ulama-ulama sunnah, dan itu berlaku di mana-mana. Hatta ana ada buku, ana pernah keluar dulu. Hatta yang menulis buku dalam untuk sebagai silibus di Ma'had Bu'us di Al-Azhar, di bawah Al-Azhar, di sini tulis kepada mukadimah yang tertulis kat sini semua ikut mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan aku bentang juga mazhab Mu'tazilah dan sebagainya. Yang aku tulis kat situ bukan mazhab ahli sunnah. Dekat mukadimah ditulis. Sebab apa? Sebab itu yang diarahkan. Boleh tengok pada mukadimah, tengok pada poster yang lama. Nak tengok juga, tengoklah nanti. Ada ambil gambar. Dalam buku. Anda temukan dalam buku teks yang kami belajar di peringkat sekolah SMA, sekolah menengah agama dulu. Daripada silibus Al-Azhar sendiri, buku putih tu. Pada mukadimah. Okey, baik. Kita ambil sampai sini. InsyaAllah ayat seterusnya kita sambung pada kelas akan datang insyaAllah. Kita buka pada soalan. Kalau ada soalan. Ini sampai peringkat mana yang ada perubahan selepas Abu Hasan Asy'ari dia kembali kepada Ahli Sunnah, dan dekat mana perpecahan tu mula nampak perbezaan di antara Abu Hasan punya pemikiran dengan orang-orang yang mengikuti dia tetapi ke metode yang lain ataupun ke jalan yang lain yang membuatkan berbeza. Sejak pada awal, sejak Abu Hasan membawa jalan ini, dah ada ulama yang okey, ada ulama yang tolak dah. Zaman Abu Hasan sendiri. Ada yang okey, ada yang tolak. Al-Harawi tolak dan sebagainya, yang ahli-ahli tolak. Tapi oleh kerana macam kita lah, orang bawa, orang syarahkan ayat Quran dengan menggunakan cara ilmu sains contoh. Kan? Dan ilmu sains pula kita rasa macam tak betul je fakta dia. Kan? Dia nak disebabkan ayat Quran. Kita terima tak terima? Kalau yang suka tu kata, betul lah tu tunjukkan. Yang ni, contoh orang sekarang cerita tentang manusia awal tentang ya, ayat Allah.
tentang manusia awal, Adam ni berasal daripada apa, nak kaitkan dengan ilmu fizik contoh, nak sesuaikan dengan ilmu sains. Kalau ilmu sains itu benda yang fakta diterima oleh semua, anda rasa tak ada siapa bantah. Tapi dia dikaitkan berasal daripada manusia-manusia yang lain, yang sebelum Adam dan sebagainya. Ni benda ilmu sains yang pelik daripada nas. Maka akan ada yang menentang. Bukan kerana mereka menentang tak terima ilmu sains atau ilmu fizik, tapi kerana fakta itu sendiri yang mereka tidak setuju. Sama seperti ulama hadis. Ilmu kalam itu sendiri, cara perbahasan tak diterima oleh mereka daripada awal. Bila diisbatkan sifat menggunakan ilmu kalam, menggunakan kaedah kalamiah, awal lagi mereka tolak. Tapi ada yang open, jenis yang terbuka. Jadi zaman Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau menisbahkan diri beliau sebagai ahli hadis. Begitu juga semua anak-anak murid beliau. Tetapi cara mereka itu tidak disenangi oleh ramai muhaddisin pada zaman tersebut. Kerana penisbahan mengisbatkan sifat-sifat Allah dengan menggunakan ilmu kalam akan bawa kepada kesan yang tidak elok mereka lihat, ataupun mereka nampak ilmu kalam sendiri ada masalah. Sebab ulama-ulama sebelumnya tahzir pada ilmu kalam. Dan sebelumnya memang ramai ulama Islam yang tak layan pun, tolak habis. Bila berlaku perubahan yang jelas? Pada zaman Al-Imam Al-Juwaini dan ditambah dengan zaman Ar-Razi. Ini dua nama besar. Dan masalah yang bawa kepada Juwaini dan Ar-Razi, bawa kepada menafikan sifat ulu sebagainya, mereka tidak temukan kitab-kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak merujuk ataupun tidak membawa perbahasan Abu Hasan Al-Asy'ari ketika setelah pindah ke Baghdad. Buku-buku yang dibawa semua buku-buku di Basrah. Semua dibawa daripada nukilan-nukilan Ibn Faraq. Mana buku tu anak murid Ibn Faraq, anak murid di Basrah yang mengumpulkan kalam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan lepas beliau bertaubat, beliau berpindah ke Baghdad. Jadi kitab kita temukan dalam kitab Ibn Faraq dan sebagainya tidak dinukilkan sumbernya daripada kitab Al-Ibanah. Tidak ada dinukilkan sumbernya daripada maqalat Islamin, tidak dinukilkan dalam kitab Risalah ila Al-Thaghar dan sebagainya. Semua kitab-kitab lama. Yang kitab pada tempoh Kullabiyah lah. Beliau dalam tempoh Kullabiyah. Jadi kalau kitab-kitab yang tahun 320 ke atas sampai 324 sebelum dia wafat, 3 tahun atau 4 tahun yang last ni tidak dinukilkan oleh Ibnu Faraq atau Ibnu Faraq atau Ibnu Furaq. Jadi bila tak dinukilkan, tidak ditemukan kalam-kalam yang kita bawa. Sedangkan kalau kita lihat kepada buku-buku yang ditemukan oleh buku Abu Hasan Al-Asy'ari yang dicetak dengan buku beliau sendiri, hanyalah kitab-kitab yang kita nampak di akhir hayat. Kitab yang lain semua sekali dirujuk kepada kalam Ibnu Furaq kerana beliau menukilkan. Jadi kita tahulah sebab kenapa boleh berlakunya dua versi yang berbeza antara versi mazhab Salafiyah yang mengambil pendekatan waktu kitab-kitab terakhir yang beliau catatkan dan versi yang dibawa oleh mazhab Asy'ariyah. Cuma kita kena tahu dengan jelas kedudukan Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya. Beliau salah satu tokoh yang mulia, kita agungkan, termasuk tokoh-tokoh yang lain, seorang pendakwah pada agama Allah Subhanahu wa taala. Betul dan silap mereka adalah sebagai satu lumrah, sebagai seorang manusia. Cuma beliau bertaubat beliau melalui 3 fasa atau 2 fasa. Buku beliau begini begitu, pandangan beliau begini, tidak mempengaruhi pun ajaran Ahlussunnah yang dah sedia ada. Pandangan beliau sendiri, untuk diri beliau sendiri dan mazhab beliau sendiri. Sebab apa? Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita yakini telah pun sempurna sebelum beliau datang. Sebelum beliau datang, ya beliau taubat daripada Mu'tazilah, beliau pergi kepada Kullabiyah. Mazhab Kullabiyah lah yang menjadi 80%, 90% apa yang ada dalam mazhab Asy'ariyah sekarang. Lebih famous pada Abu Hasan sebab Ibn Kullab tak famous. Jadi disebabkan kepada beliau yang menzahirkan semula. Jadi perbincangan akidah salaf telah pun sempurna dan dengan ulama-ulama muhaddisin yang begitu banyak, ahlul hadis dah ada. Jadi perubahan apa yang kita bincangkan dari Abu Hasan Asy'ari tidak
pun mempengaruhi mazhab salaf. Abu Hasan sebut apa sekalipun, kita bila kita terima beliau sebagai imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya, beliau seorang yang hebat, seorang yang mulia, tapi beliau bukanlah mengambil nama dan mengeluarkan orang yang sebelumnya daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai terima pandangan Abu Hasan Asy'ari dan terima beliau sebagai imam Ahlussunnah wal Jamaah, salah seorang dari imam Ahlussunnah wal Jamaah, menyebabkan kita hadkan Ahlussunnah kepada beliau yang datang kemudian. Beliau sendiri bawa qaul kullabiyah untuk memenangkan ahli hadis. Dan mazhab ahli hadis dah kukuh sebelumnya. Takkanlah semua yang dulu kena ikut daripada yang wujud kemudian. Ya? Tentu boleh buka syarikat. Syarikat yang baru, daftarkan nama. Dia sebenarnya benda ni wujud lama dah. Cuma dia baru dibincangkan sekarang ni kerana isu-isu lah. Jadi kita pun isu ni kita bincang lama dah. Dekat kelas kita sendiri pun. Cuma tak dibawa keluar dan tak famous sebagainya. Dan kita pun daripada awal kita katakan pendirian terhadap mazhab Asy'ariyah dan sebagainya, dan Imam Abu Hasan sendiri. Dan kita bersebut dah sebelum ni, jangan sampai bila kita bincang secara ilmiah begini kita keluar tak solat pula atau membid'ahkan sebagainya. Ini perkara yang benda yang kita ulang balik saja. Kita ulang balik. Dah dibincangkan, memang dah ada dekat buku. Ada dekat kitab mazhab Asy'ariyah, mazhab yang kukuh. Kukuh artinya apa? Buku kitab mazhab yang dah berdiri kukuh, anak-anak murid Abu Hasan Asy'ari mewariskan padanya, kemudian ada matan, kemudian ada syarah matan, ada mazhab. Memang kalau nak, siapa yang nak lawan dan keluarkan begitu saja bukan perkara yang mudah. Nak mengubah satu mazhab yang kukuh, yang sistematik. Kalau nak kukuh dan sistematik, kukuh untuk menyokong pandangan tersebut. Jadi caranya macam mana? Cara kalau kita faham sebagai, kita beritahu, kita iktiraf itu sebagai satu mazhab dan ada jalan caranya. Kesilapan kita hanya mengingatkan kepada kesilapan yang ada. Sebab itu kita tidak mengeluarkan ulama Asy'ariyah daripada keumuman Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qurtubi, kita kata puji Qurtubi, walaupun beliau bermazhab Asy'ari, memang jelaslah, kita nampak dalam banyak perkara lebih kepada Asy'ari, tapi Asy'ari yang jujur dan menisbahkan diri pada al-hadis. Kalau kita tengok pada tadi, ayat tadi, bila bawakan hadis-hadis bahawa Allah menyeru manusia dengan suara yang didengar, dan beliau tak ada, beliau bawakan riwayat dan beliau bacakan, sebutkan begitu saja, dan beliau bawa hadis yang lain menyokong perkara tersebut. Artinya kalau sebab Asy'ariyah, dia bukan sama. Asy'ariyah ni pelbagai level, pelbagai kefahaman, dan dalam masalah yang disepakati sendiri pun ada pelbagai kaul. Beza al-hadis. Al-hadis kaul dia satu je. Al-hadis ni kita belajar sebab apa? Daripada dulu sampai sekarang sama je. Orang tu mudah sangat lah. Memang mudah. Mudah sangat, ya, pada perkara asal tersebut. Tapi banyak lagi ilmu yang perlu diketahui daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi perkara sifat, ada hadis senang. Allah mendengar tak? Dengar. Macam mana selayaknya bagi Allah SWT? Hakiki. Ma'ani ke, maknawi ke, atau fa'il ke, sebab fa'il? Tak peduli. Semua sekali. Apa? Fa'alu lima yurid. Selesai. Tak payah pecahkan hanya maknawi. Pada khilaf pula maknawi ada ke tidak? Ma'ani saja, tapi maknawi khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Ni kalau bincangkan buat forum baru. Sifat maknawi ada atau tidak? Jadi debat pula antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kan? Sebab perbincangannya berdasarkan kepada kaedah akal, kaedah falsafah. Kita tidaklah menolak akal. Tapi kita kata perbincangan begitu dia akan bawa pada natijah apa? Orang jadi pening. Tuan-tuan dengar, makin pening ke makin faham? Makin pening untuk natijah makna as-sama'. Cuma makin faham tentang apa yang ada dalam mazhab Asy'ariyah. Perbincangannya, jalan cerita kita makin faham. Cuma natijahnya untuk sifat sama' basar, penghujungnya semua akan disebutkan macam mana yang dia faham. Saya tengok P.U. Faiz ni kata Allah mendengar, Allah mendengar. Ada sunnah lah tu. Penghujung Allah masa kita sedang ucapkan sekarang, Allah dengar tak? Dengar lagi, ada sunnah lah, selesai. Yang bincang banyak-banyak pun susah. Penghujungnya semua disebabkan Allah mendengar dengan hakikat. Dah, penghujungnya, natijahnya akan bawa balik kepada
Akidah salafus salih. Akidah yang kita faham secara spontan daripada kalam Allah, kalam Rasul. Yang panjang tadi apa? Kat buku je. Penghujungnya, sama ada salafi tak salafi, semua angkat tangan. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Penghujungnya, amal ibadah ni bawa juga kepada akidah yang salafus salih. Jadi perbincangan yang begini. Sebab tu ada ulama-ulama Asy'ariyah sendiri minta kepada orang awam, jangan masuk. Jangan bincang panjang-panjang, sudahlah. Tapi masalah yang berlaku sekarang, dengan daqaiqul kalam yang dibincangkan, itulah mereka mengeluarkan ahli hadis daripada ahli sunnah dan menuduh mereka sebagai mujassimah dan sebagainya. Sebab itulah kita bangun, kita bincangkan perkara ni, nak tunjukkan siapa sebenarnya yang berada di atas ahli sunnah yang asal, yang betul, yang hak, dan siapa lebih berilmu dan sebagainya, ya, yang dibincangkan selama ni, untuk beritahu. Dan nak beritahu, kita bukan jahil tentang ilmu kalam, dan kita bukan tak belajar mazhab Asy'ariyah. Kita pun semua berasal daripada Asy'ariyah. Saya sendiri tak kenal lebih detail mazhab salaf, saya kenal betul-betul hanya di Madinah Munawwarah. Di Madinah sendiri pun tahun 1 melawan. Tahun 1 memang tahun lawan. Nampak Syekh datang, orang Syekh tengok Syekh ni Wahabi tak Wahabi, betul tak betul Syekh ni. Kita pula study Syekh. Kita pula nak buat macam-macam. Tapi penghujungnya, bila kita terjun sendiri, tengok sendiri, berdoa pada Allah, minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi tawaf, memang doanya minta Allah selamatkan akidah je. Takut duduk di tempat Wahabi kot. Duduk di tempat Wahabi. Takut. Itulah yang dimomokkan pada kita. Dan saya bukan pergi terima begitu saja. Sebab tu, berkaitan dengan mazhab Asy'ariyah ni, tahu lebih detail sebab masa dimomokkan, kita pun cek, kita pun buka, kita pun belajar. Dan apa yang diajarkan adalah hasil pengalaman yang kita lalui. Betul, soalan-soalan datang pun soalan yang ni, walaupun dengar dia boleh jawab terus, bukan sebab tak pandai terus, bukan sebab kita dia pandai boleh jawab semua benda, tak. Benda yang sama dulu ada kat otak kita. Benda yang sama yang tuan-tuan tanya, banyak benda yang terbuku dalam hati anak dulu. Jadi benda ni benda sama, dan jawapan yang anak temukan itu yang nak kongsikan. Bukan anak orang yang mahir tahu semua isi kandungan Quran Sunnah kemudian jawab secara spontan sebagian jawab. Tak, sama je kita. Sama-sama tak tahu. Cuma benda ni pernah kaji dulu, pernah belajar. Kita berhadapan dengan masalah yang sama dan persoalan yang sama. Bila ada pengalaman, kita kaji. Oh, itulah yang kita dapati. Dan memang kitab-kitab disebutkan pun, kitab-kitab yang Ustaz Salman sebut, ke Faik sebut, itulah kitab-kitab yang saya buka dulu. Tengok semua, tengok saya kata memang ajaran yang senang, yang mudah dan berilmu, dan masa kita tak buang masa habis. Buka ayat Quran, buka hadis dan beriman dengannya, faham seperti mana yang disebutkan dalam kitab tafsir, selesai. Ya adalah surah hadis. Silakan. Ibn Kullab pada zaman Imam Ahmad. Imam Ahmad mentahzir Ibn Kullab. Ini pasal pendirian. Orang kata zaman Imam Ahmad tak ada lagi Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari bawa fikrah Ibnul Kullab dan beliau belajar pada anak Ibn Kullab. Ibn Kullab sezaman dengan Imam Ahmad. Dah ulama hadis zaman Imam Ahmad yang nak belajar ilmu kalam dan pertahankan sunnah dengan cara ilmu kalam. Imam Ahmad mentahzir anak-anak muridnya daripada mendekati Ibn Kullab. Sebab tu mereka tak boleh, nak kena mesti pisahkan. Ahli sunnah, Hanabilah keluarkan. Imam Ahmad kalamnya tak boleh ditakwilkan langsung. Dan beliau Imam Ahmad meninggalkan kitab-kitab yang ditulis di tangan mereka, di tangan beliau sendiri, dan beliau berhujah sendiri, menolak ilmu kalam secara jelas, menolak mazhab falsafah, menolak Ibn Kullab dengan jelas dengan buku beliau. Sebab tu Imam Ahmad ni mazhab yang orang nak kaji macam mana sekalipun, nak letakkan Salafi kat mana pun hujung kepada Imam Ahmad, tetap juga pada Hanabilah. Tapi bagusnya golongan Asy'ariyah ni, bagus taktik yang baguslah. Dia kata fudala Hanabilah. Saya pernah tanya dengan seorang kawan. Dia kata, kami pun terima fudala Hanabilah daripada Ahli Sunnah. Anda tanya, Imam Ahmad masuk mana? Fudala Hanabilah atau tidak? Dia kata, confirm lah fudala. Okey. Bawa kitab Imam Ahmad sekejap. Bawa kitab Imam Ahmad. Buka isikan kitab Imam Ahmad. Di situlah terdapatnya akidah-akidah yang kalian nisbahkan
kepada mujassimah. Isbatkan al-ulu, isbatkan yad, isbatkan wajah, isbatkan semua yang kalian katakan sebagai tajsim. Jadi apa maksud fudala Hanabilah? Takkan nak tunggu debat seterusnya baru nak terangkan lagi. Sebab tu isu ni agak kelah-kelah akidah ni. Debat dan isu layankan macam tu je. Tapi kelas akidah sebenar, kelas-kelas yang membincangkan dan kita buka kitab bincang, jangan tinggal. Jangan jadi orang awam yang hanya bagi fokus bila berlaku perdebatan, bila berlakunya perselisihan, baru ikut. Nanti dibawakan isu baru, hilang lagi buat ni. Bawa isu baru. Jangan layan sangat isu. Isu ni kita layan untuk ambil tahu. Tapi hakikatnya, kita habiskan kitab kita. Buka lagi kitab baru, baca lagi, buat daurah secara spesifik, secara khusus. Kita duduk bincang sekali pun bergelai kopi, bawa satu kitab pendek-pendek, bincang sebagainya sebelum sambung minum kopi sebagainya. Inilah dia proses untuk ilmu sebenar. Proses untuk ilmu sebenar, jangan tinggalkan majlis ilmu. Majlis ilmu diteruskan. Isu-isu akan datang dan pergi. Isu RUU akan habis. Betul? Apa? Wallahualam. Saya tak berani nak cerita, tapi isu yang ada semua akan pergi dan balik. Dan bukan bererti perbincangan ilmiah itu akan terputus. Tak, ilmiah dan diteruskan dengan kita tahu, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kerja je, buatlah kebaikan. RU ada tak ada, confirm tak jadi mufti. Confirm tak jadi. Tak ada apa-apa pun untuk itu. Dia benda perkara ni semua perkara-perkara yang kita hanya usahakan, kita tahu benda ni betul, usahakan di depan Allah untuk berjadi hujah depan Allah SWT dengan kadar yang kita mampu. Masing-masing usaha, pihak sana cakap macam tu, samalah. Pihak sana bercakap macam mana, kita bercakap cakap yang sama, benda yang sama, sama-sama doa kepada Allah. Masing-masing akan bertemu dengan Allah SWT, akan dihisab dengan amalan masing-masing. Kita nak sekat orang, masing-masing berdoa pada Allah, masing-masing nak jat dakwah pada Allah. Ini yang Allah nilai nanti. Sebab itulah dalam amalan ni, dakwah sama-sama dakwah. Tapi yang beza kat mana? Ayyukum ahsanu amala. Dakwah yang mana yang paling kualiti? Apa yang kita yakin betul? Katakan. Dakwah kita dakwah yang sebaik-baiknya. Ahsan amala. Ini yang kita nak. Orang kata, sana pun doa juga Ustaz. Ustaz suruh untuk berdoa. Betul lah, semua orang berdoa. Lagi teruk kalau kita larang orang berdoa. Pihak yang bermusuh kita berdoa pada Allah, kita seronok. Sebab apa? Kita pun berdoa, dia pun berdoa. Allah lah yang menentukan. Allah lah penghujungnya, semua kembali pada Allah. Mereka berjuang, kita pun berjuang. Alhamdulillah. Melahirkan perbincangan ilmiah. Kalau tak, masing-masing tuduh masing-masing. Masing-masing rasa macam pihak sana tak faham, ni tak faham, tak ada ilmu alat, tak pernah buka buku, tak pernah begini dan begitu. Tuduhan itu ada. Bila berlaku begini, hikmahnya orang tahu, oh rupanya Salafiyah yang menolak ni bukan tak faham pun isu ta'alluq, bukan tak faham pun isu sifat. Tapi pendirian yang berbeza. Buka ruang. Kalau tak, mana ada ruang? Tak berlaku isu ni, mana ada ruang untuk berbincang? Ada kebaikan-kebaikan dan hikmah. Walaupun kita tak nak berdebat. Debat ke, isu ke, jangan layan sangat. Kecuali kalau ada keperluan. Oleh itu, jangan buat isu. Jangan pula, tak ada isu, kita pula buat isu. Tak ada kawan gaduh. Cari benda nak cari gaduh. Jangan buat hal. Isu ni kalau datang, kita selesaikan dengan cara yang baik. Bukan kita yang buat masalah. Bukan kita timbulkan isu. Majlis ilmu berjalan. Dan kita sama juga. Pada penghujungnya kat masjid, solat sekali, bincangkan ayat Quran, masuk kelas sekali, itu penghujungnya. Sebab kita hidup dalam sebuah masyarakat yang satu. Tidak kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan. Majlis ilmiah untuk terangkan ilmu. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.